Pegang. Kita mari kita dekat bahagian. Okey, calon nombor 2. Walaupun ini dianggap sebagai kubu kuat Pakatan Harapan atau roket, tetapi kita tidak gentar. Kita tidak takut. Inilah semangat perjuangan yang patut kita ada, tuan-tuan dan puan-puan. Saudara Mike Chong ni seorang yang saya dah mencukil bakat dia sejak belas tahun yang lalu. Dia jadi pegawai khas saya, pernah jadi pegawai saya jadi di 2 kementerian. Saya tahu beliau adalah seorang yang fasih berbahasa Melayu. Tak pelat kata orang. Memang orang ni adalah memahami adat resam sebab berasal daripada Kelantan. Maklumlah orang Kelantan. Boleh kecil Kelantan. Dan pada waktu yang sama beliau adalah seorang yang pintar berbahasa lain juga, bahasa Inggeris, bahasa Cina. Dan saya nak maklumkan, setiap kali di mana-mana PRK, PRN atau PIU, Mike Chong ni adalah penceramah wajib. Diajak sebagai penceramah undangan oleh stesen TV ataupun mana-mana forum dan beliau tak pernah panik, tak pernah gentar, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah perjuangan, inilah semangat perjuangan yang kita nak cari, tuan-tuan dan puan-puan. Bila orang kata, alamak cerdas ni nak bertanding berat, tapi saya minta balik. Dia kata, Presiden hantar saya ke mana, saya tetap akan lawan. Tak kira lah kawasan hitam, saya bincang dengan MC Badar. Saya kata kali ini sudah sampai masanya kita letak. Kalau orang ni dah bertanding sejak Sungai Besi, dulu kawasan Parlimen Sungai Besi mengalahkan Datuk Seri Kee Yong Wei. Sampai hari ini 86, sampai hari ini pun saya rasa dah 30 lebih tahun. Apakah tidak kalau kita melihat senario ini, betul kita menghormati senior, tapi apa salahnya kita letak wang muda menjadi option kepada warga Parlimen Ceras untuk memilih? Betul? Ini satu kawasan bandar yang cukup ramai orang, dan kebetulan saya adalah saya bukan penghuni di kawasan Ceras. Rumah saya belakang saja. Dan anak-anak saya mengundi di sini. Jadi saya tahu keluarga saya yang menjadi penghuni di sini dan pengundi di sini anak-anak saya. Dan sudah pastinya kita melihat dari segi generasi baru bagaimana mereka mendahargakan pembangunan, mendahargakan suara wakil rakyat, suara mereka tanpa melihat lapisan masyarakat. Macam mana kita bantu tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kawasan ni kawasan majoriti Cina ke Melayu dia, kita bantu semua kerana kita ini dalam keluarga Malaysia. Jadi saya melihat ini adalah satu perubahan yang kita buat. Saya menyambut baik pandangan ketua bahagian tadi. Saya rasa kita perlukan satu plan jangka panjang. Kalau nak menawan hati orang dalam bandaraya ini, dia lain sedikit. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Bila nak kenal, bermulalah cinta pandang pertama. Tak dengar, tak tahu cerita. Dah masuk tanding macam-macam cerita. Itu yang kita nak buat. Tetapi proses itu tidak mungkin dalam tempoh singkat. Dalam tempoh berkempen, kita boleh jadikan dia sebagai seorang wira. Kalau boleh diizin oleh Tuhan nak menang, lagilah itu rezeki. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya kita mampu meraih lebih banyak sokongan. Itulah harapan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Pada kali ini saudara Mike ini memang dia telah bersama di sisi saya lama. Kalau berceramah tu dia tahu, saya tahu apa kualiti dia, apa yang dia boleh sebut. Dia memang layak jadi ahli parlimen kerana dia tahu isu-isu. Dia pernah menjadi kata orang host dalam TV. Dan orang ni kalau kita tengok muka dia dekat TV, itu zaman muda lah. Sekarang pun sudah masih muda, tetapi saya nak kata di sini, saya simpulkan di sini, perjuangan kali ini adalah perjuangan untuk jangka panjang. Saya nak beritahu MC akan letakkan calon-calon
yang muda. Saya dah mula di Melaka, saya mula di Johor, saya mula di peringkat kebangsaan. Kita nak merancangkan proses untuk melihat persepsi parti kita ini sebagai parti yang dinamis, parti yang membantu rakyat, parti yang mendengar denyutan nadi orang-orang muda. Sebab itu Mike dijadikan sebagai calon. Kehadiran ini bukan bidang kejut, kerana beliau ini memanglah orang yang aktif dalam wilayah persekutuan. Pemuda kebangsaan dapat undi terbanyak dalam kalangan Exco. Dia ini memang aktif dalam pemuda wilayah. Jadi kita lihat dalam soal ini, kita nak melantik, kita bukan cari pengantin. Sekarang ni kita nak melantik wakil rakyat. Kita nak tengok siapa yang boleh bantu kita, siapa yang boleh membuat suara kita. Betul tak tuan-tuan puan? Jadi saya lihat orang ni suka memancing lah waktu ni kan. Di kampung saya tengok semalam saya menghadiri pertandingan mancing. Saya cuma dapat ilham sebegini. Kalau pergi memancing, kena sediakan umpan. Kalau tak nak dikencing lagi, jangan undi harapan. Apa janji mereka? Auto nak dimansuhkan, PTPTN tak payah bayar tak? Bayar. Isi apa? Suri rumah dapat RM50, duduk di rumah dapat RM50, ada tak sebulan? Tak ada. Kemudian cakap macam-macam lagi lah. Dia kata ini kita janji, hari ini kita menang, esok kita turunkan harga minyak. Mana ada? Itu memang tak tahu apa. Sekarang dia cari ini. Oh, sebenarnya kita tak cukup masa, tuan-tuan dan puan-puan. Dah cukup dah. Orang dah tahu dah. Takkan nak pisang berbuah 2 kali, tuan-tuan dan puan-puan, betul? Tak lengkap kalau saya sebut harapan saja. Kalau nak memburu, kena pergi ke tengah hutan. Undi kepada cacing tak perlu perikatan. Habis itu rumusan saya ialah undilah calon barisan yang sudah orang muda, orang yang berwibawa, orang muda yang boleh bawa harapan, aspirasi orang muda. Dan apa yang penting ialah kita perlukan perubahan. Dan perubahan ini adalah sesuatu faktor yang mendorong pembangunan. Dan kali ini kita mahu kestabilan negara yang lebih stabil, kita perlukan satu kerajaan yang lebih stabil, lebih kukuh, mendapat mandat besar daripada rakyat, seperti mana yang telah kita lakukan di PRN Johor baru ini. Tak ada orang sangka Johor, dulu BN baru dapat 17 kursi, tiba-tiba kita dapat 40. Nah, tengok macam mana prestasi dia. Daripada tangga ke-6 dari segi FDI, DDI, kita dapat tangga nombor 1 dalam tempoh 100 hari. Siapa boleh buat? Kerana mandat besar kepada kerajaan yang baru dibentuk. Dari situlah kita nampak orang yakin, pelabur asing yakin. Dan separuh daripada bentukan, separuh daripada pelaburan asing dan domestik yang masuk ke Malaysia untuk tempoh 6 bulan pertama, 123.3 bilion ringgit itu, 60.9 bilion itu pergi ke negeri Johor setelah mereka menang. Apa maksudnya? Orang lihat kerajaan kukuh stabil, sudah tentunya dia akan berkeyakinan pada pelabur. Pelabur masuk, apa kebaikan pada kita? Mencipta banyak peluang perniagaan, mencipta banyak pekerjaan, dan itulah yang kita akan menikmati kebaikan akibat daripada mereka masuk ke sini untuk melabur, dan akhirnya kita akan menikmati kesejahteraan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak berhajat untuk bercakap panjang. Lepas ni nak singgah lagi di satu pusat gerakan jiran kita, kalau boleh Bandar Tun Razak. Lepas sebelum saya ada program pukul 6 di kawasan saya. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, saya 2-3 hari tiap hari berulang alik orang berkempen saya bekerja. Pasal apa? Saya tahu walaupun itu tidak di bawah kementerian saya, kerana prasarana di bawah Kementerian Kewangan, tapi saya rasa saya selaku Menteri Pengangkutan, saya akan lihat keselamatan rakyat perlu saya utamakan. Jadi saya tak nak pelanggaran trail lagi. Sebab tu saya kena, walaupun dalam keadaan tergesa-gesa, mereka kena buat satu pusat, dan akhirnya atas kepentingan rakyat jelata, kerana nyawa itu perlu kita melindungi, maka kita buat satu keputusan yang dianggap agak desak, tetapi tiada pilihan, dan kita terpaksa lakukan itu. Dan saya pastikan pakar-pakar yang datang
bersama-sama saya tiap hari saya berusaha, tiap hari saya naik untuk apa? Untuk melihat perkembangan terbaru. Saya nak pastikan ia adalah selamat digunakan, akhirnya akan menguntungkan rakyat Kelantan, khususnya golongan penyebab. Saya selaku menteri, saya kena bertanggungjawab. Dan selagi tugas saya belum selesai, saya akan selesaikan sebagai menteri yang bertanggungjawab. Pada hari ini saya singgah sekejap, sehari suntuk, bukan sehari lah, tiap hari pun datang naik turun, tak apa. Orang PKP 24 jam, saya kena 3 jam di kawasan. Tak apa. Inilah saya rasa satu perkara yang perlu menggalas tanggungjawab dengan baik, dan itu adalah tugas saya. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf kerana hari ini memang suntuk masa selepas main Jumaat. Tadi saya rasa tak sampai hati orang ni supaya berjemaah, tiba-tiba alamak takkan pukul 1:30 baru datang, orang tengah solat ni. Tak apalah, petang sikit, lambat sikit saya datang. Kerana apa? Untuk memberi galakan persaudaraan Mike Chok untuk terus berkhidmat, dan apa yang penting kita kena melakukan kejutan di Parlimen Ceras. Boleh? Saya minta kita lahirkan, saya kata hidup, so kata biar. Okey? Hidup! Yeah. Hidup! Yeah. Hidup! Yeah. Undi siapa? Undi siapa? Undi siapa? Today, I would like to say a million thanks to my president, Dr. Wee Ka Siong, for being here today. Okay, and then and all my Jintra, they are all here today. Okay, so with my president here today, that means he's paying high hope. Okay, he's giving some high hope to Ceras, which is the stronghold of the opposition all this while. Okay, and as everybody knows that YB Tan Kok Wai has been the MP here for 6 terms. Okay, before that 2 terms as Sungai Besi MPs, all together 8 terms. Okay, as I mentioned in my speech just now, he is a seasoned politician. There are so much things that I have to learn from him. I pay so much respect to him. But this time around, I wish to have a healthy and gentleman fight with him. Okay, that's why I have offered myself to the people of Ceras. Okay, I hope that the Ceras people, they will consider, especially we have about 20,000 of young voters. We are going to make their first voting this time around. Okay, I think there are some redevelopment programs that we have to look into in Ceras, especially when they have all this PPR, the flats. Okay, they have easily more than 50 to 60 years of history. Okay, then most of them, the conditions are not fit to actually for people to stay in there. Okay, if you only one room and the condition is very bad. Okay, so we have to collaborate with DPL and even the federal governments to look into this, how to redevelop all these projects, all these housing areas. Okay, but without affecting the current residential area that we have. Okay, that is very challenging. How to strike a balance between that thing, I think that one is a challenge to me. And then secondly is about this public or the transport problem here. Okay, traffic jam is a nightmare to everyone basically. Not only in Ceras, I think everyone in Kuala Lumpur. Okay, so for Ceras people, what I'm going to do, as I mentioned before this many times, saying that I'm going to bring one service called the bus hailing services.